A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sidang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Bersua lagi kita pada hari ini bagi siaran 12 Rabiul Akhir 1443 Hijri bersama dengan hari Rabu 17 hari bulan November 2021, dan alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini tajuk yang sekira cukup menarik untuk sama-sama kita diskusikan, kita bicarakan, iaitu fiqh servis penghantaran dalam bidang fiqh. Dan sebagaimana biasa kita bawakan ke studio bintang ilmuwan, iaitu yang berbahagia Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat ni. Alhamdulillah. Macam ni lah Ustaz, sihat je orang tua dah. Oh, tua dah. Allahu akbar, insya-Allah. Tabarakallah. Umur 30 dah kira tua dah tu. Okey, alhamdulillah. Masih lagi pemuda tu. Pemuda. Belia tonggak negara Ustaz. Belia. Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa Ustaz, kita mengalu-alukan kepada para penonton, tidak lengkap program kita jika tidak ada soalan daripada sahabat-sahabat penonton kita. Jadi kepada anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan. Dan di FB Live, jangan lupa bagi yang menonton menerusi siaran di Facebook, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Baik, fix service penghantaran. Untuk mukadimah topik saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang dihormati sahabat baik saya dari Anas dan seterusnya warga penonton Al-Ustaz yang tidak jemu menyokong program ini. Saya rasa tajuk ini sangat penting di saat kini, setelah berlaku Covid. Dia punya permintaan, demand kepada servis penghantaran sangat tinggi. Betul. Kalau kita tengok dulu geng-geng motor ni tak ramai sangat. Sekarang ni motor, kereta semuanya ada lambang-lambang logo-logo perkhidmatan servis. So ini menunjukkan kepada al-hajah asas al-ikhtira'. Keperluan itu asas kepada kreativiti. So kalau tak ada keperluan, orang tak kreatif sampai tahap sebegini rupa. Betul. Barang, saya rasa keuntungan syarikat-syarikat yang servis bentuk logistik, penghantaran dan sebagainya mempunyai keuntungan, walaupun kita tengok pejabat pos Malaysia ada kerugian, mungkin faktor yang lain. Tapi demand tetap tinggi sampai kita dah sekarang ni boleh hantar sendiri pun, boleh beli sendiri pun, order lagi. So ini di antara benda yang saya rasa penting untuk kita ketengahkan, tajuk fiqh servis penghantaran. So dalam apa nama dia, istilah fiqh, dia ada nama ijaratu al-manafi' ataupun al-ijarah alal manafi' ataupun istilah modennya ijaratul khadamat. Itu kita bentuk leasing ataupun sewa dalam bentuk memberi servis perkhidmatan, sama ada dalam bentuk perubatan, itu servis juga, dalam bentuk penghantaran, dalam bentuk apa jua perkhidmatan yang diberikan, dan ia merupakan satu benda yang disyariatkan. Bahkan kita tengok dalam ayat Al-Quran, inna khaira ma istajarta al-qawiyul amin, orang yang paling terbaik untuk kamu lease, untuk kita hire, adalah orang yang kuat dan dia amanah. Maksudnya dia orang yang lengkap, kelengkapan dia. Kalau kita sekarang ni motosikal yang baik, kenderaan yang baik supaya dia berjalan dengan lancar.
syarikat yang mantap. Tak ada di sana masalah finance segi sudut untuk financial statement dia okey, syarikat tu okey, gaji dibayar okey, tak ada penipuan di sana. Maksudnya Al-Qawi dulu di sudut individu. Betul. Sekarang ni Al-Qawi kena berpindah, bukan makna kita meninggalkan sifat individu, tapi syarikat pun kena Al-Qawi tu. Betul. Kekuatan dari segi financial dia kena kuat, dari sudut structure dia kena kuat, kemudian logistik dari sudut dia, kalau motor disediakan tu diservis lalu supaya pekerja-pekerja dia tidak ada hadapi masalah. Betul. Kereta pun diselia. Betul. Kalau lori dalam bentuk penghantaran barang pun tak adalah sangkut-sangkut, tayar tak guna tayar palsu. Itu maksud dalam Al-Qawi. Dia ambil kira, Ustaz. Ya, itu bagi tafsiran saya lah. Masuk kadang-kadang kita tengok trailer dia lori terbabas kerana tayar pecah, dan saya pernah sekali kena tayar pecah kena kereta saya. Allah. Macam kena peluru machine gun. M16. Saya ada tengah tidur. Saya kata siapa tembak ni? Allah Akbar. Kereta depan tu pecah. Itu maksudnya tidak ada kuah di sana, dan amanah, integriti, transparent dalam semua aspek. So ditanya dalam bentuk servis perkhidmatan dalam Islam, saya suka tidak menggunakan kalimah Islam sebab saya yang terang. Saya guna kalimah fiqh sebab saya kira nanti bila Islam, kalau saya mempunyai pandangan yang mungkin berbeza ataupun ada mungkin tersalah berijtihad ataupun pandangan, jadi orang ni sebahkan pandangan saya pada Islam. Betul. Dan itu sangat berbahaya. Sebab itu saya selalu gemar dai tidak menisbahkan pandangan saya kepada Islam. Kerana itu akan memburukkan Islam, tapi menisbahkan kepada fiqh. So pandangan fiqh ni mempunyai kebenaran dan juga orang kata kesalahan, kepelbagaian dan juga mungkin kesalahan yang boleh diperbetulkan. Dan untuk menerangkan isu ni, kita tidak menamakan penerangan fiqh pada hari ini adalah bentuk fatwa. Sebab benda ni sangat konkret, sebab dia melihat pada setiap syarikat. Kadang individu pun buat. Individu pun buat. Tapi individu kadang-kadang saya tidak pasti di sudut legal adakah boleh atau tidak boleh, tapi saya rasa setakat kirim-kirim macam tu okey saja. Sebab dari sudut kalau kita belajar guerrilla marketing, kalau kita pergi mana-mana balik kampung, kita mesti buat servis. Betul. Untuk dapatkan duit. Sebab apa? Duit minyak kalau kita ada yang nak balik kampung. Balik Kedah. Contohnya, takkan kita nak guna duit kita. Betul. So kita mesti ambil apa nak kirim beli kain bilik tak? Betul. Kat Perang Abu. Gaji kain bilik memang macam tu. So kita ambil service charge. Betul. Okay, untuk kita selamatkan wang poket kita. Itu yang saya belajar dulu dalam marketing. Maksud dia kita ni jangan guna duit kita banyak sangat. Minyak kita, hampa kirim kita minta dekat orang, kita cas-cas perkhidmatan kita buat. Akhirnya kita balik, kita hanya belanja mungkin duit makan ataupun duit poket kat mak kita. Tapi yang minyak tu semua orang ada kirim barang. Itu cara kita berfikir. Sebab itu dalam pada servis ini dia panggil fiqh ataupun ijaratul khadamat ini, sebenarnya dia mempunyai maqasid. Yang pertama, dia adalah dia talbiyah, melengkapkan ataupun memenuhi kehendak masyarakat. Sebab masyarakat ni dia ada level. Ada yang malas, malas nak pergi sendiri, ada yang tidak cekap, ada yang sakit. Jadi kalau yang kaya-kaya, dia malas nak beratok, dia malas nak buat kerja benda-benda servis ni. Tapi kita kena ingat, servis ini dia ada maqasid yang kedua, membuka peluang pekerjaan. Betul. Kalau kita tengok Singapura ni dia tidak ada dia sumber semula jadi banyak. Betul. Minyak tak ada, dia air pun kita yang bagi. Tetapi mereka mempunyai kecekapan dalam servis perkhidmatan. Betul. Di airport, dan mereka banyak menguruskan airport-airport di peringkat antarabangsa. Dan itu di antara pendapatan mereka, revenue mereka. Jadi bila kita tengok sekarang ni peluang pekerjaan, mungkin banyak dibuang kerja, tetapi kita tengok sekarang ni rider-rider ni pendapatan mereka daripada 4,000 hingga 9,000. 6 bulan sekali tukar motor. Kita tengok terkejut. Dan usia mereka dalam 20 tahun, 21, muda sangat. Tapi saya ingatkan supaya jangan enjoy sangatlah. Duit tu simpanlah, buatlah dalam ada kredit syarikat, buat dalam simpanan EPF ataupun buat dalam bentuk pelaburan dan sebagainya. Sebab benda ni kita tak tahu berapa lama orang memerlukan kita, sebab dia akan berubah. Nanti kita tak tahu, mungkin sistem robot pula. Nanti servis perkhidmatan bukan dalam bentuk manusia lagi. Datang dalam bentuk robot, kita tak ada kerja lah. Tetapi kita tengok di sini servis dalam perkhidmatan dari segi fiqh, dia telah melengkapkan. Yang pertama hajat, yang kedua membuka peluang pekerjaan, dan yang ketiga membentuk ekonomi yang stabil. So bila kita, sebab tu kita Islam mensyariatkan ijarah ataupun perkhidmatan yang insya-Allah saya akan sambung lagi selepas ini. Ya, insya-Allah, masya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan mukadimah yang cukup menarik dan cukup luas daripada yang berbagai ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan untuk fix servis penghantaran. Kita berehat seketika, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan Tayalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik fix servis penghantaran. Masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Dan kita nak teruskan lagi yang bagi Ustaz. Betul. Banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita. Yang pertama di Facebook, Jura Azlin Sufyan yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, apakah konsep servis penghantaran dalam Islam? Dan yang kedua, apakah ada amaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tidak memberi upah kepada orang yang telah memberikan servis atau khidmat yang telah pun diambil kepada mereka itu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Baik, servis dalam pengiraan fiqh Islami, yang pertama mestilah dia itu orang kata patuh syariah dalam bentuk barang yang dihantar. Ya. Orang yang bekerja maknanya cukup legal capacity lah, yang baligh, yang mempunyai umur. Kalau di Malaysia undang-undangnya atas 18 tahun lah. So itu di antara pekerjaan yang perlu kita sediakan. Tak bolehlah budak-budak hantar servis. Betul. Kemudian apa nama dia, upah, semua termasuk dalam itulah. Dalam kita katakan segi undang-undangnya. Kemudian upah yang jelas. Ya. Tidak boleh samar-samar. Dia tidak boleh buat cara kita macam dengan kawan-kawan. Berapa nak bayar ikut hang. Itu dia tak panggil perkhidmatan servis. Itu dia panggil tatawwu'. Maknanya kita buat ikhlas, orang nak sedekah kat kita. Betul. Itu dia panggil tatawwu'. So tapi kita dalam sistem pekerjaan kita mesti sebut jelas. Makna dia kalau kita bekerja dengan seseorang, gaji kita berapa. Bila kita nak hantar barang kepada orang itu, kita kena sebut, cik, harga barang contohnya kita dilantik. Sebab benda ni kadang-kadang berlaku dalam bentuk apa dia hire, dalam bentuk kita sewa orang, upah orang. Kadang-kadang berlaku dalam bentuk kita lantik sebagai wakil, al-wakalah bisyira'. Kita lantik dia wakil sebagai pembeli. Jadi kita kena tahu harga, dan fee tu mesti disebut. Fee mesti disebut berapa? RM7. Misalnya kita order makan, dia sebut okey, harga nasi goreng RM20, upah hantaran RM7. Jelas. Kemudian dia tak sebut. Bila tak sebut tu yang akan berlaku confuse. Sebab tu dalam macam kita tengok upah-upah apa dia korban, banyak kesilapan yang dibuat oleh syarikat-syarikat ialah bila dia sebut harga kau, dia kebetulan sekali dia masukkan semua. Jadi contoh dia RM1,000, tapi tak disebut fee. Betul. So ini berlakunya jahalah. Berlakunya satu benda yang tidak pasti, benda yang tidak diketahui. Berapa fee dia ambil? Orang tak akan marah dia sebut, okay, fee kami ambil RM100. Betul. Jadi sebab dia ada kos-kos yang lain. Jadi benda itu perlu disebut. Jadi ini konsep dalam Islam atau dalam fiqh supaya tidak berlaku di sana pergaduhan selepas itu. Betul. Kita tengok apa ni dekat sangat, upah sampai RM30, RM40 contohnya. Berbangkit pula. Ya, lepas tu naik motor pula. Minyak kita kira. Jadi benda itu perlu disebut dan jelas supaya tidak berlaku pergaduhan. Yang kedua, tidak berlaku penipuan. Sebab dalam undang-undang sisi legal pun fraud adalah benda yang terlarang. Betul. Dalam semua aspek, melainkan benda-benda kecil lah. Macam kita beli beras 30 kilo, adalah sikit beras yang kotor dan sebagainya. Betul. Itu dimaafkan lah. So, dalam servis perkhidmatan dalam fiqh perlu ada unsur-unsur yang tidak ada penipuan. Orang yang hantar itu adalah orang yang cukup umur dan kita katakan upah yang jelas. Sebab itu disebut sebagai fee ataupun al-ujrah. So bila kita lengkap perkara-perkara ini, insya-Allah apa nama dia, perniagaan itu ataupun perkhidmatan itu adalah benda yang halal dan juga harus. Dan jangan lupa barang-barang, jangan benda yang prohibited goods, benda-benda yang terlarang. Sekarang ni nanti mungkin ada orang tanya, saya tak mahu ulas lagi macam mana penghantaran khinzir ataupun minuman, kemudian kepada ketum. Banyak juga tangkap tengok kerana bawa ketum. Tak ada main pada mana. So saya tak nak bincang ketum dari segi fiqh. Tapi sebab benda tu salah segi undang, so benda tu kena ambil perhatian oleh rana-rana kita. Allahu akbar, masya-Allah. Dan amaran Ustaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak sudah tentu melunaskan. Saya tidaklah menjumpai nas secara apa nama tepat, tetapi Rasulullah menyatakan adalah pembayaran itu qabla an yajifa araqu, sebelum kering peluhnya. Makna jangan sampai kita bebankan dia. Betul. So apa nama, pembayaran adalah pada waktunya. Tapi kalau individu kita boleh bayar awal. Cuma sekarang kita bila syarikat, dia tak boleh lah bayar awal begitu sebab dia sistem dia ada akaun dia. So jangan kita guna hadis tu cik apa ni, saya nak awal lah hadis. Tak, memang hadis tu berbentuk sunat. Betul. Tapi jangan sampai orang kata apa, pembayaran tersebut terlampau lewat sampai dia tidak boleh bayar rumah dan sebagainya. Jadi sistem pekerjaan begitu. Gaji-gaji, upah dan sebagainya mesti pada waktu yang mengikut custom, maksud best practice. Betul. Maksudnya kadang-kadang masuk 2 bulan, awal bulan, ada yang masuk kerajaan 23, ada yang 28. Tapi jangan terlampau lama
Kerana dia akan contoh terlampau lewat sampai 10 hari. Sebab dia akan menjejaskan pembayaran dan seumpama dengan dia. So ini perlu kita katakan pantauan daripada kerajaan, sebab kerajaan boleh pantau dan seumpama dengannya. Dan bagi mereka yang menzalimi, dia termasuk dalam mereka yang mengkhianati, dan orang yang mengkhianati ada hukumannya dalam di dunia dan juga di akhirat. Allahu Akbar. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat Facebook kita yang bertanya. Dan berikutnya bagi ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang telah berada di talian pada ketika ini untuk kita raikan, Encik Ismail Maisa. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayana dan Ustaz Fawaz, saya Ismail. Soalan pagi ini saya tanya, apakah hukum fik servis penghantaraan barang yang kita hantar tidak diketahui statusnya? Kita rasa was-was sama ada halal atau haramnya. Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai rider, kita sebagai soalan pengantar yang sangat bagus. Sebab itu sepanjang pembacaan saya, penyebutan barang tu mesti ada. Lepas tu kita tengok dalam kita pergi hantar pos, ini minta barang apa? Kita letak misalnya buku, misalnya kita letak tonik, misalnya kita letak hair color, misalnya kita letak apa lagi, baju. So mesti disebut. Betul. Takut nanti kita tengok benda tu prohibited goods, benda yang terlarang. Sama ada syariah ataupun legal, kita yang kena tangkap. So bagi saya, setiap perkhidmatan dan melalui pembacaan fiqh mesti disebut ma'adzikri ma yuhmalu alaihi. Mesti sebut apa barang yang dibawa. Sebab ini termasuk dalam kita dulu dipanggil ijarah dawab. Maksud kita sewa kuda ataupun keldai untuk bawa barang. Tapi sekarang tak adalah keldai. Okey, tapi kalau di Mesir masih ada keldai. Okey. Tapi kita bawa sewa masih keldai untuk bawa sayur-sayuran, bawang apa semua tu. So dia sekarang kita sendiri yang bawa pada kenderaan tersebut. So kita mesti tahu apa barangnya, sebab benda itu akan melibatkan charge. Kalau barang tu berat, betul. Kalau barang tu ringan ataupun benda itu benda yang terlarang, sebab itu bagi saya perlu pada rider tahu apa barang yang mana nak dibawa. Takut nanti dia yang kena. Betul. Kena tertahan, ketum. Polis angkat dulu sebab barang tu ada di sisi dia. So siasat betul dalam dia yang tahu. So bagi saya untuk sistem zaman sekarang ni mesti disebut. Macam kita ambil dalam online pun kita sebut baju apa benda tersebut, sebab benda itu akan mengelak kepada pembohongan dan juga akibat yang akan teruk. So soalan tu sangat bagus, saya nak sebut tadi tapi kita iklan terlupa nak sebut, iaitu benda yang penting bukan setakat sebut time, harga, tapi barang tu mesti kita sebut supaya tidak berlaku di sana penyalahan gunaan. Maknanya rider ada hak untuk bertanya barang ni barang apa? Yalah, benda tu apa nasi goreng kah? Nanti kita tengok dia ketum. Seandainya ada penipuan di situ, maka rider tidak bertanggungjawab lagi. Tapi itu masalah dia. Kita nak berjumpa yang polis dan sebagainya. Sebab itu kita tengok pada orang yang mustajir, orang yang meminta servis khidmat mesti amanah. Jangan menyalahgunakan seumpama. Misalnya contohnya bahan lucah. Jadi penting. Tapi dia tak boleh buka lah jemaah. Perlu ada amanah. Sebab tu benda ni sekarang kita berinteraksi dengan dokumen, berinteraksi dengan dia surat. Kita tulis dekat paper tu barang apa sebagainya. Itu perlu amanah. Tapi kalau ada pelanggaran di sana, itu akan dibincangkanlah soal siasat dan seumpama dengannya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat pemanggil kita, dan masya-Allah cukup luas, cukup hebat perbincangan kita pada pagi ini untuk fix servis penghantaran. Banyak lagi akan kita bicarakan. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pada pagi ini masih lagi kita berbicara topik fix servis penghantaran bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Dan kepada para penonton,
yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, hubungi talian bebas tol 1800 881677 atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan masya-Allah tabarakallah, servis penghantaran ni memerlukan kepada kita pemahaman yang holistik bagaimana hukum hakamnya. Dan kita nak teruskan lagi yang bagi Ustaz, kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya, Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Permintaan terhadap servis penghantaran pada hari ini semakin mendapat perhatian. Lebih-lebih lagi semasa musim pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara kita. Apakah hukum menjadi pemandu yang menawarkan perkhidmatan membawa dan menghantar penumpang ke tempat maksiat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Macam ada pengalaman tu. Sebenarnya dalam isu apa dia penghantaran, syarat kita mesti al-maqud alaih itu ataupun servis yang kita nak bagi itu jangan benda yang terlarang. Betul. Misalnya kita nak hantar khinzir, kita nak hantar apa dia wine dan sebab umpama dengannya. Jadi kepada tempat maksiat, kalau memang kontrak dia hantar ke tempat maksiat tak boleh lah. Tetapi katakanlah dia kata hantar ke Bukit Bintang. Ya. Dia tak tahu kata naik kelab. Bukit Bintang tu luas. Okey, itu tidak ada masalah. Kalau secara direct dalam kontrak sama ada dalam bentuk verbal, dalam ucapan, saya nak pergi naik kelab. Betul. Itu saya minta maaf, saya tak buat kerja tu. Terang-terang ada tu. Terang-terang. Tapi saya kata nak pergi Bukit Bintang. Itu okey sebab dia indirect. Tapi kalau nak pergi naik kelab, kita mana nak tahu. So ini di antara benda disebut bila dalam bentuk kontrak walaupun dia verbal, dalam bentuk ucapan, tetapi kalau memang disebutkan secara jelas ke tempat maksiat, sudah tentulah terlarang. Betul. Walaupun sebagian ulama dia kata mungkin dia sebut di situ je nak pergi tempat lain dan sebagainya, tetapi bagi saya melihat pada realiti, kita cuba elok supaya kita dapat mendidik masyarakat. Betul. Kalau kita contoh dari kita kata di bank, kita ada perkhidmatan kad, debit, kredit kad. Dia memang siapa yang ambil Islamic Bank beli benda-benda yang apa dia wine, benda-benda yang terlarang, dia reject. Dia sistem tu reject. So itu di antara sumbangan supaya orang belajar, oh saya tak boleh beli benda-benda yang terlarang. Sebab tu saya nak ajak semua pusat-pusat perkhidmatan servis supaya dia buat sistem tu. Dan kadang-kadang ada orang yang hantar benda-benda yang haram, contohnya dia buat juga sebab dia dapat poin. Betul. Tidak dapat poin. Saya bagi cadangkan pada syarikat. Siapa-siapa yang mengelak daripada benda haram, bagi poin kepada dia. Betul. Dan disusun semula kepada sistem ini supaya orang Islam dia ada satu benda yang dia tidak boleh buat. Kalau nak hantar servis-servis benda yang terlarang, biar orang bukan Islam yang memang halal untuk mereka makan dan juga minum, dan dikecualikan kepada orang bukan Islam. Itu satu benda yang menunjukkan amanah. Dia tak buat kerja tu semata-mata nak dapat poin. So kita ubah sistem tersebut. Sistem boleh di-enhance-kan. Semua benda kalau di bank boleh di-enhance-kan. Maksudnya kita dapat detect yang ni dia beli benda haram, dia reject. Maksudnya kad tu tak boleh diguna. So untuk jawapan tuan, maksudnya kalau dia memang disebut dalam kontrak secara mulut nak pergi tempat maksiat, maka itu tidak boleh kita memberi perkhidmatan sebab dia termasuk dalam menolong benda-benda maksiat. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Betul. Masya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya di talian pada ketika ini Ustaz, kita ada pemanggil yang kedua. Pemanggil yang kedua iaitu Encik Omar Abdul Majid. Ini famous ni, orang famous ni. Famous dari kita lagi. Allah, pemanggil setia kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Muhammad Bawas Fadil ya. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi soalan saya begini Ustaz, khidmat penghantaran ataupun yang kata syarikat-syarikat kurier servis ini banyak di Malaysia sekarang ni, lebih-lebih lagi masa PKP ini cukup glamour lah. Jadi soalan saya begini Ustaz, kadang-kadang kita sebagai penghantar barang ataupun kita sebagai penerima barang tersebut, kita hantar okey, tapi sampai ke sana dah rosak contohnya Cik Ruzmi, dan kadang-kadang orang hantar kepada kita dan sampai ke tangan kita dah tak boleh digunakan lagi. Soalan saya Ustaz, bagaimana, siapakah yang harus bertanggungjawab di sini? Apakah Islam memberikan garis panduan ataupun siapa yang harus dipersalahkan? Sedangkan benda ni bukanlah kata syarikat kurier kata ini sehabis baik 1 ke 2 hari dah sampai, tapi takkan nak push pagi petang sampai, itu mustahil. Jadi soalan saya, apakah yang harus kita lakukan? Apakah garis panduan Islam yang ditentukan untuk khidmat
servis penghantaran ini. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang bertanya soalan yang cukup menarik. Saya kira apabila barang itu sampai, terkadang yang menghantar tu ataupun kurier mungkin tidak bertanggungjawab. Jadi salah siapa Ustaz? Ini saya bincang secara kaedah. Ini dalam dhaman ataupun garanti, iaitu ganti rugi. Disebabkan orang yang hantar barang itu dipanggil ajir am ataupun ajir mushtarak. Ajir mushtarak maksud apa? Dia servis untuk ramai orang. Betul. Ajir ni, pekerja ni ada dua. Ajir khas, kalau ni macam pekerja syarikat lah. Itu kalau dia buat kerja benda-benda yang barang syarikat, kalau rosak tanpa sengaja, dia tak perlu ganti rugi lah. Kita kerja di syarikat, tiba-tiba laptop kita rosak, yang syarikat bagilah, kita tak perlu ganti, melainkan kita cuai, ada negligence di sana. So yang kedua dia panggil ajir mushtarak. Ajir mushtarak ni kita buat kerja untuk semua orang. Kita sebagai runner, kita sebagai rider, kita sebagai tukang gunting rambut, tukang jahit baju, semua benda yang rosak kita yang bertanggungjawab. Betul. Ini adalah pandangan mazhab Hanafi dan juga sebagian ulama yang lain, sebab kalau kita tak buat macam tu akan berlaku penipuan di sana. Betul. Mungkin dia curi, mungkin dia rosakkan. Jadi ada banyak. Jadi bila kita letak kaedah sebegitu, mereka akan jaga betul-betul. Sebab itu dalam logistik, dalam bentuk penghantaran barang dan sebagainya, perlu ada langkah-langkah seperti misalnya bekas, raga, memang sesuai dengan barang tersebut. Okey, kalau macam kaca, dia barang-barang yang berisiko tinggi, mesti diletakkan tempatnya khas. Betul. So di situ menuntut kepada penyusunan ataupun sistem yang dikreat oleh pada mereka yang menghantar. Jadi tak boleh nak salahkan kepada pembeli ataupun mereka yang ingin mendapatkan perkhidmatan tersebut, sebab kita sebagai pembeli, kita tak dapat barang lagi. Bila kita dapat barang, tengok-tengok rosak, macam mana kita nak bayar ganti? Sebab itu dalam kaedah fiqh, ajir mushtarak, macam mana dia sengaja atau tidak tersengaja, dia kena ganti rugi. Sebab itu mungkin ada sistem, misalnya sistem insurans, syarikat kami insurans untuk cover balik apa-apa kerosakan. So itu perlu kepada kefahaman yang lebih meluas. Kita nak buat servis perkhidmatan, kita kena tengok di sudut banyak perkara. Tempat, lokasi yang kita nak letak barang, tempat, barang yang sesuai. Jangan kita letak barang kaca di tempat letak makanan. Betul. So tentu dia akan berlaku kerosakan. Sebab tu kalau kita tengok dari sudut perhantaran logistik yang jauh, mereka kapal terbang, sistem sangat elok. Mana direkod, mana didokumentkan, semua ada insurans dan sebagainya kapal. Jadi kalau kerosakan tu akan berlaku kepada mungkin pekerja yang cuai. So kalau ada unsur negligence, syarikat boleh denda dia dengan memotong gaji untuk bayar dan sebagainya. Itu urusan syarikat dengan pekerja dia lah. Tapi sebagai pembeli kita tak kena apa-apa. Itu melainkan pembeli itu menipu dan mereka dapat bawa bukti, tapi susah benda dalam tu. Jadi ini benda yang kalau berlakunya dia pergeseran, itu kena pergi mahkamah lah, tapi mahkamah kos juga. So ini satu benda yang menuntut kepada amanah beberapa pihak, dua pihak. Okey, jelas. Dan saya kira mungkin sekarang adalah masa yang paling tepat untuk syarikat-syarikat penghantaran ni mengambil penasihat syariah. Sedikit pandangan bagi saya itu satu kewajipan, walaupun tak diqanunkan. Kalau di bank dia wajibkan paling kurang mesti 5 penasihat syariah untuk nak wujudkan bank Islam. Minimum 5 Ustaz? Minimum 5. So supaya ada check and balance. Kalau seorang tak ada check and balance, jadi sebagian faqih kata macam ni, jadi dia akan diimbangkan dengan pelbagai pandangan pakar-pakar dalam bank. Dan dalam bank kita ada hampir dekat 180 orang lebih yang diberi lesen untuk masuk ke dalam industri bank. So saya cadangkan juga kepada macam koperasi, macam syarikat-syarikat perkhidmatan servis, paling kurang dia ambil lah seorang, paling kurang ada juga orang yang tengok. Sekarang ni bila ada masalah customer, susah. Sebab tu bila penasihat syariah yang ada authority, dia belajar legal, dia ada syariah, untuk dia lihat dokumen, untuk dia lihat semua, dia check. Supaya nanti masa, walaupun memanglah syarikat tu terpaksa belanja lah fee bulanan, tetapi dia selamat dari sudut banyak-banyak tomahan dan seumpama dengan dia dapat menyelesaikan masalah. So pengalaman saya bila kita dilantik, kita akan semok semua tu dan kita bantu syarikat tu sebenarnya. So bagi saya, walaupun mungkin dia syarikat bukan Islam, tapi tak ada masalah untuk dia lantik orang Islam untuk menjadi penasihat, untuk melihat semua perkara-perkara yang akan memberi risiko kepada dia
esok hari. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ada syarikat-syarikat yang tengok siaran kita pada pagi ini Ya, dia boleh. terbuka hati mereka, di insya-Allah. universiti banyak pensyarah pakar. Betul. Saya ni orang yang paling rendah lah ilmu dalam Allah fiqh. Akbar, Tapi insya-Allah. saya nak bagi sebab saya kita terlibat, tapi Betul. apa nama dia, kawan-kawan kita ramai yang pakar. Cuma saya terangkan sini, ni bukan fatwa, tapi saya bagi cadangan fiqh dan sebagainya supaya orang ada awareness. Pasal ini tajuk yang pertama Betul. dibincangkan ni. Buku pun saya plan pun nak tulis. Saya buat fiqh retail, kita akan masukkan servis-servis sebab sekarang ni Masya Allah. banyak sangat servis. Betul. So apa nama dia, tuan-tuan dan perempuan, dapatkan pakar-pakar kita. Kita ada hampir mungkin kat Malaysia ni 500 orang pakar yang terror yang boleh menolong anda dalam muamalat. Betul, yang mahir, masya-Allah, tabarakallah, dengan terma yang baru, istilah-istilah yang betul. baru, yang cukup Dia moden. orang yang saya akan kira. semak. Betul. Sebab apa? Kita akan masuk macam tadi ganti rugi. Betul. Kita akan bila kita letak kaedah-kaedah ini, syarikat akan rasa puas hati dan pelanggan pun rasa puas hati. Betul. Sekarang ni kita tak mau. Kadang-kadang yang syarikat yang tidak, bukan tak berdaftar, dia macam celaru sikit. Ramai orang tak puas hati. Betul. Nanti bila kita telefon dia tak layan. Itu masalah tu. Sebab kita akan tengok, observe semua aspek. Betul. Di sini servis, di sini iklan. Iklan kadang-kadang iklan-iklan yang lucah. Betul. Allah. Iklan yang bahasa-bahasa yang lucah tu tak boleh tu. Itu adalah prohibited marketing ataupun sales yang salah. Betul. Sebab apa? Bila kita buat iklan, mesti iklan tu patut syariah. Ni duk gede-gede. Allah Akbar. Terkinja-kinja. Saya pun tak faham insya-Allah. adakah itu marketing. Betul. Saya rasa yang itu hanya ada di Malaysia saja. Allah Akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Malaysia ni adalah tempat boleh buat apa saja. Serba boleh, tak? Serba Masya-Allah. boleh. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan pada kita untuk kita membantras perkara-perkara sedemikian. Dan berikutnya bagi Ustaz, kita ada soalan menerusi sahabat Facebook kita, Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama soalannya, apakah garis panduan dalam fiqh servis pengantaran sama ada dalam bentuk barangan ataupun makanan bagi memastikan tiada penularan wabak pandemik COVID-19 berlaku semasa perkhidmatan disampaikan kepada pelanggan? Dan yang kedua, adakah dibenarkan perkhidmatan menghantar makanan kepada orang Islam ni, menghantar makanan yang tidak halal kepada orang yang bukan Islam, ataupun makanan yang dibawa itu bercampur dengan yang halal dengan yang tidak halal? Mohon pencerahan Ustaz. Soalan saya rasa Puan Masya ni sangat hebat. Ya. Okay, yang pertama berkenaan dengan apa nama dia, etika, ini panggil kod etika lah. Ya. Iaitu kita mesti patuhlah. Saya rasa kalau kita benda ni kita buat tak berlaku dulu kejahatan ekonomi yang terlampau kuat. Maksud dia dahulu kita tidak ada cek mana masuk kilang untuk buat cek untuk kita PCR, Kajian. PCR untuk kita cek kita ni positif atau tidak. Betul. Lupa dia panggil PCR PCR, PCK. PCK. Jadi RTK. RTK dan sebagainya sepatutnya kita buat daripada dulu. Betul. Supaya orang yang memberi perkhidmatan itu 2 minggu sekali, seminggu sekali dia cek. Betul. Sebab kadang-kadang berlaku jangkitan, orang yang hantar tu bawa. Betul. So ia menjadi kewajipan syar'i, ma la yatimul wajib illa bi fawajib. Maka benda itu akan menyempurnakan pada kewajipan itu menghalang kemudaratan la dia panggil dalam hadis la adwa wala tiarata. Tidak ada di sana, bukan tidak ada di sana, tidak boleh kita menjadi penyebab kepada penyakit berjangkit. So syarikat-syarikat kena pastikan orang yang bekerja di bawah mereka, pastikan mereka ada ujian test. Supaya mereka itu bebas daripada COVID. Dan mengikut SOP, mesti ada hand sanitizer. Mesti ada dalam poket mereka hand sanitizer. Ya. Jadi barang-barang itu makna dia dibalut tangan dan sebagainya. Jadi itu kita ada glove, maka itu perlu supaya kita dapat mengurangkan risiko-risiko. So itu langkah keselamatan yang bagi saya perlu dimasukkan dalam kod etika. So jadi sebenarnya benda ni walaupun mungkin syarikat kena belanja sikit, iaitu kena pakai glove, kena ada hand sanitizer, walaupun kos, tapi sebenarnya dia memberikan satu reputation yang baik. Orang akan sebut, baguslah syarikat ni. Bila reputation dia meningkat, orang akan beli barang. Sebab perniagaan pembelian ini dia berdasarkan kepercayaan, sistem kepercayaan. Walaupun kita belanja sedikit tapi kita dapat keuntungan yang lebih banyak daripada pada customer kita. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan penghantaran barang haram, kita tengok Majlis Fatwa Kedah telah mengeluarkan fatwa haram kita pekerja-pekerja muslim menghantar barang-barang yang terlarang. Betul. Sebab itu kita macam memberi satu sokongan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bercampur pun tidak boleh. Yang kedua, halal pun kalau kita tengok logistik, halal hantar barang. Kalau kita tengok lori yang hantar barang dan sebagainya, memang tak boleh bercampur. Kalau bercampur tak dapat CJ halal. Betul. Akan ditarik atau
disita dalam tempoh tertentu untuk membersihkan. Hatta dalam peti ais tak boleh bercampur. Jadi ini di antara benda-benda guideline yang perlu difahami oleh pekerja. Dia berkata susah lah ustaz macam tu kami nak mereka. Dah, kita create sistem supaya kita pengguna di Malaysia 70% orang Islam. Yang saya baca data lah. Tapi saya tak pasti sekarang data tu lama baru. Tapi yang saya baca ialah hampir 70% pengguna dan pembeli barang orang Islam. Jadi apa masalah untuk mendapat keuntungan fee yang kita dapat revenue itu. Jadi saya rasa tak timbul isu yang untuk kami akan kurang. Bukan kurang, 70% membeli adalah orang Islam. Jadi tak timbul isu tersebut. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya dan banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita pada pagi ini, fix servis penghantaran. Berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Kepada anda para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil dan kita berbicara masih lagi fix servis penghantaran. Dan Fadil Ustaz, kita mengalu-alukan lagi kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, hubungi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau terus saja tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang berbagai Ustaz, kita ada pemanggil yang berikutnya di talian pada ketika ini. Siapakah yang bertuah itu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Dai, saya Haji Pukenon, Haji Muhammad Latif. Apa khabar Haji? Sehat, alhamdulillah. Baik, okey Ustaz. Silakan. Nak minta soalan aja gini Ustaz ya. Kalau pengantaran Ustaz, barang dah sampai, kemudian sama ada kita nak buka dulu barang tu ke atau ambil terus bayar. Sebab kalau kita tak buka, tak tahu barang tu apa Ustaz. Baik. Bila kita ambil bayar, maknanya sampai dalam barang tu salah. Jadi kita nak kejar lagi orang yang hantar tu dah tak ada. Jadi yang baiknya Ustaz, maknanya datang kita semak buka dulu apa barangnya ke ataupun macam mana. Nak minta penjelasan Ustaz pagi ni ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tabarakallah. Soalan yang sangat menarik. Mungkin ada pengalaman mungkin semua pengalaman tetapi taklah wajib kita nak bayar dulu ataupun kita nak buka. Mana ikut kita lah. Kalau kita nak buka dulu pun boleh. Kalau saya bayar dululah sebab kita boleh call balik. Jadi tak salah kalau kita bayar dulu. Kalau kita buka tu bukan barang kita. Itu maksudnya dia breach dia telah menyalahi kontrak. Jadi kita boleh hantar balik. Sama je kalau kita buka pun tengok barang salah kita tak bayar juga. Tapi maksud dia benda tu tak ada isu lah. Nak bayar dulu ke, nak bayar kemudian ke, sebab benda tu masih di bawah orang kata jaminan mereka yang beri servis. Jadi tidak ada masalah. Kalau pengalaman saya bayar dulu. Nanti tapi sekarang ni saya alhamdulillah tak adalah barang yang barang-barang yang ada masalah, sebab kita ambil lah syarikat-syarikat yang memang saya tak disebut nama di sini, tapi masyarakat yang memang orang kata muktamad, syarikat yang memang well established, orang yakin dengan dia, reputation dia baik. Jadi setakat ni okey. Betul. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan. Dan cuma mungkin sedikit tambahan Ustaz. Seandainya adanya dibuat COD ataupun cash on delivery, bayaran semasa penghantaran, dan bila datang kita tak nak pula bayar. Mungkin dah berubah fikiran sebenarnya. Jadi siapa yang menanggung? Itu kita tengok pada kontrak. Adakah itu dalam dia beli, dah ada kontrak jual beli, cuma pembayaran itu dalam bentuk hutang, okey, ataupun itu hanya dalam bentuk kita buat tempahan. Okey, makna kita hanya buat satu perjanjian. Saya janji nak beli. Okey, kalau kontrak itu bukan lagi belum lagi jual beli, hanya dalam bentuk dia panggil wa'ad ataupun kita berjanji nak beli, dia memang hantar dekat kita.
Okey, kalau kita tak jadi beli, kita kena ada kos ganti rugi lah. Duit minyak dia tol dan sebagainya. Kos dia mesti. Betul. Tak boleh begitu. Tapi selalunya kita dah, macam saya beli yang COD tu, kita dah ada pembelian di online lah. Ya. Cuma bayar masa sampai. Itu maksud dia tak ada masalah bayar tu kemudian. Ya. Walau takjil, pembayaran kita ada hak penjual untuk memberi kita hak untuk menanggung. Macam kita pergi kedai lah. Ya. Kita dah belilah. Cuma bayar tu makan situ lewat sikit. Itu dia panggil istijrar. Ada ataupun kita kata dalam kaedah melewatkan pembayaran. Dalam bentuk hutang tak ada masalah. Itu juga berlaku. Tapi itu adab kita tak baguslah. Betul. Maksudnya kita di antara orang yang tidak menunaikan janji kita. Betul. Kalau dah jual beli lagi lah teruk. So mesti ada kos ganti rugi. Betul. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita mendapat penjelasan yang cukup jelas daripada yang telah pun disampaikan oleh Bagai Ustaz untuk topik kita fix servis penghantaran, cukup luas, cukup menyeluruh perkara-perkara yang perlu kita fahami. Dan berikutnya di talian lagi Ustaz. Di talian pada ketika ini pemanggil yang berikutnya Encik Ilyas. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Encik Ilyas? Alhamdulillah, Dayanah dan juga Ustaz Ahmad Fawaz. Silakan. Soalan saya pertama mengenai dengan jika seseorang itu membuat penghantaran, boleh tak dia meminta tips ataupun diberi tips? Pertama. Yang keduanya, jika seseorang yang menghantar barang itu dibimbangi ataupun terkena barang-barang yang tidak halal, contoh sekinzil ke arak ke, boleh tak dia buat penyimpanan sabun taharah supaya senang untuk mengerjakan solat bersih dengan dia. Baik. Itu ya. Terima kasih Cik Ilyas. Soalan yang cukup menarik saya kira. Yang pertama tips, yang kedua tentang status barang tersebut. Tak, dia tips ini satu benda yang kita tengok pada keadaan, sebab takut nanti dia menjadi satu budaya yang tidak sihat. Sebab dia telah dibayar gaji. Betul. Okey. Melainkan dia buat servis sendiri, dia bukan dengan syarikat. Okey, kita nak bagi lebih, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak bagi bukan dalam bentuk kontrak, adik-adik ambil makanlah, itu tak ada isu lah. Ini nak sedekah kita tu. Cuma kalau dalam melibatkan contohnya kalau kerajaan tak boleh lah. Contoh dah saya bagi sebab dia kadang yang berbeza. Betul. Amil zakat. Misalnya kita bayar zakat fitrah, lebihan tu diberikan kepada amil. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebab dia bekerja dengan kerajaan. Betul. Saya kat swasta ni kalau benda itu tak ada dalam kontrak, makna kita sendiri yang nak bagi, bukan dia minta. Itu tak ada isu. So kena bezakan di antara kerajaan dengan penghantar barang. Tu kalau kita nak bagi kesian kadang RM5 lebih, saya pun kadang bagi juga kesian dan seumpama dengan itu tidak ada masalah. Dan yang kedua berkenaan dengan, kita dah sebut daripada awal, kita sebagai penghantar barang, kita tidak boleh membawa benda-benda haram. Jadi tak boleh timbul isu sabun taharah dan sebagainya. Melainkan kita kerja benda-benda yang memang melibatkan benda-benda najis. Contohnya kita sebagai polis, kita pegang anjing dan sebagainya. Itu tak apalah. Kalau kita nak bawa sabun sertu dia panggil. Sama lain sertu. Ada panggil sertu dengan tanah. Itu tidak ada masalah lah. Tapi proses penghantaran barang, ulama kita telah berfatwa di Kedah tidak boleh. Tapi kalau dah terlibat memang kena sertu lah. Sertu dengan sabun tanah ke apa, tak ada isu. Yang penting dinamakan tanah. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Dan berikutnya juga di talian pada kita kali ini Ustaz. Pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dayana. Ya, siapa di talian? Rabilah Abu Bakar. Ya, silakan Puan. Silakan Puan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Saya nak tanya, macam ni kita COD, kita order COD tu barangnya lain, sampai barang lain kita dah ambil, tapi orang yang penghantar tu dah pergi. Macam mana tu Ustaz? Baik. Okey, itu je soalan saya. Baik. Kita kena call balik lah. Sebab itu, kita jawab, kita kena ada rekod, makna telefon syarikat, telefon orang tu. Saya mencadangkan kepada orang yang buat servis ini supaya dia telefon sebelum hantar barang. Barang tuan, puan ni barang puan adalah sekian-sekian. Sebab tu benda ni perlu di-enhancekan sistem. Betul. Kalau saya tengok syarikat yang profesional, dia akan telefon kita. Okey, tuan beli barang ni ke? Okey. Betulkah? Kalau kita tengok di contohnya syarikat takaful, bank, kalau kita nak buat mana-mana apapun produk yang kita beli, dia akan call. Betul tak tuan telah membeli contohnya produk ini dengan harga sekian-sekian? Okey.
dengan orang yang berurusan tu nama si fulan. Itu benda tu kita boleh ambil sistem itu. Betul. Jadi bila kita beli barang, orang tu akan call. Takkanlah tak ada dia punya operator dia. So call, puan nama sekian, beli barang yang ni dengan harga sekian ni pada jam sekian. Itu yang akan menyelamatkan daripada isu tersebut. Sebab tu syarikat penghantaran mesti enhance dia punya servis dia dalam bentuk documentation dari sudut call dan sebagainya. Kerana itu dia bagi sebagai satu security yang akan menjaga reputation sebuah syarikat. Ya. Allahu Akbar. Reputasi itu penting kerana itu reputasi dalam sekarang ni dalam industri sangat penting. Betul. Kadang-kadang bintang yang diberikan oleh pengguna ni cukup penting juga Ustaz, penilaian. Kalau kita tengok dalam mana-mana online, kita sewa nak ambil hotel. Berapa bintang, kita akan follow yang ramai, yang tak ada bintang tu malah. Rating yang diberikan. Betul. Penilaian yang cukup penilaian luar biasa. Ini satu benda yang satu marketing yang nilai tambah yang cukup besar sebenarnya untuk sebuah reputasi syarikat tu Ustaz. Dan berikutnya di Facebook Ustaz, kita nak raikan soalan yang ringkas tetapi cukup menarik mewakili kaum wanita. Rahimah Saud yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi, sesuaikah seorang wanita bekerja sebagai penghantar barangan? Jazakallah khair. Kalau zaman dahulu tak sesuai, zaman sekarang dah jadi sesuai sebab wanita perlu bekerja membantu suami, anak-anak. Sebab itu dia mengikut juga zaman. Tetapi dengan adab. Perempuan naik motor mesti pakai seluar. Jangan pakai baju kurung. Tapi jarang kita, tapi saya nampak dah ramai-ramai adik-adik bawa sebab pendapatan sangat tinggi sekarang ni. Akak-akak rider. Betul. Yang bawa Grab dan sebagainya, semuanya alhamdulillah daripada perempuan ini juga kadang-kadang membantu. Misalnya dia macam teksi dan sebagainya, membantu juga orang perempuan daripada ketakutan. Sebab yang bawa itu adalah orang perempuan, so lebih secure, lebih selamat. So proses penghantaran barang tak ada masalah. Isu dari segi halal tak ada masalah. Cuma orang tengok mungkin nanti dia keras sangat jadi minah motor. Kalau kahwin tu, jom bang kita rider sekali, dia up sekali, terpelanting lagi kat belakang. Jadi itu saja. Tapi di isu fiqh tak ada isu. Masya-Allah. Yang penting adab dan juga akhlak yang kita utamakan. Dan di talian juga Ustaz, berikutnya di talian pada ketika ini soalan daripada sahabat kita di talian, pemanggil kita Kak Yat. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Anas. Ya, apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, terima kasih Dai. Ya. Silakan. Hello, boleh cakap dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat ni ada pengalaman. Pertamanya, biasalah Kak Yat soalan mesti 3 soalan kan? 3 soalan lah? Dia witir lah. Sembahyang witir, soalan pun witir. Silakan. Satu soalan saya ambil RM50 tau. 3 150. Allah. Terima kasih Ustaz. Kak Yat nak tanya. Kak Yat ada pengalaman. Kadang Kak Yat tengok setengah orang ni berkaitan dengan adab. Bila dia kita kesian dengan runner tu. Bila order tapi dia tak tunggu. Runner ni dekat luar panggil kan? Ya. Tambah lagi setengah rumah tu ada anjing lah. Macam-macam kita tengok pengalaman kan. Jadi Kak Yat nak tanya adab kita setelah kita order barang, tolonglah kita kasihanlah dengan budak-budak runner ni. Dan lagi satu Kak Yat lagi satu pengalaman kedua pula, Kak Yat tengok macam anak Kak Yat sendiri, dia student, kadang pernah buat part time. Dia selalu puji bangsa-bangsa asing ni tau Ustaz. Dia orang kadang lebih berhemah dan kadang bagi tips. Tak apa, you ambil, dia kata kan. You dah makan ke, memang adab dia memang baik Ustaz. Dan lagi satu, kadang Kak Yat tengok budak-budak runner ni kesian Ustaz. Dia orang berhujan, berpanas. Lepas tu macam dekat highway kan. Rushing sana, rushing sini. Dan lagi satu Ustaz, Kak Yat nak tanya. Adakah persaingan sihat wujud di antara syarikat-syarikat penghantar ni? Kadang kita tengok cas-cas dia berbeza. Adakah bergantung kepada establishnya sesuatu syarikat tu atau bagaimana? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersetuju dengan Kak Yat lah. Betul kita kata, bila kita kata etika, kita ada etika pengguna, etika pengeluar. Betul. Etika orang yang hantar barang dan etika penerima barang. Betul. So kita janganlah bila dah kita order, tapi sepatutnya saya katakan sistem dia kena call, saya nak hantar. Jadi bila dia call, orang tu kadang-kadang dia tak call kita, bertata takkan nak tunggu 24 jam. Lebih bersiap sedia Ustaz. Ya, betul. Mesti ada satu orang kata perhubungan, orang kata kita allocate bagi elok. Saya akan hantar dalam 30 minit. So kita kata saya tak boleh tak dia dalam sejam Jadi bila ada perhubungan, sebab tu kita pentingnya perhubungan. Dia tak boleh silent begitu. Bila silent jadi itu yang jadi problem. Okey. Itu yang pertama.
Yang kedua berkenaan dengan penentuan cas itu berdasarkan event price lah. Dia orang ada kiraan dia, kiraan minyak, kiraan penat, kiraan jauh, kiraan motor, barang, berat dan sebagainya. Jadi kalau ada perbezaan sedikit itu tidak ada masalah. Tapi charge fee itu mesti charge yang orang kata melihat kepada market lah. Itu kalau beza sedikit itu tidak memudaratkan. Kadang-kadang walaupun mungkin tinggi sikit tapi servis dia bagus. Kenderaan dia bagus, vehicle dia bagus. Jadi dia sampai dengan kita lebih selamat. Okey, kadang-kadang bila terlampau murah pun kita tak logik sebenarnya. Apa murah sangat ni? Bisa murah ni kadang-kadang kita tak tahu kat mana dia cut. Sebab itu satu benda yang kita katakan jangan hanya melihat pada murah, tengok pada kualiti servis. Meragukan terkadang. Betul. Apa-apa barang murah mesti meragukan. Sebab barang dia punya raw saja, bahan mentah pun ada nilai dia, takkan dia kat mana demi untung tersebut. Dan secara peribadi saya juga membuat kajian Ustaz. Berdasarkan kepada apa yang saya tengok, kalau motosikalnya berdasarkan kepada sama juga dengan kereta, lori dan sebagainya mengikut kilometer, tetapi mengikut juga jenis barang yang ingin dihantar. Dan juga jarak dan juga ruang yang dia mesti disediakan. Melibatkan kenderaan, kemudian barang itu. Apa barang tersebut? Sebab barang itu akan melibatkan risiko. So bila risiko dia tak tinggi sikit. Cuma Ustaz, timbul bila mana Ustaz sebut tadi, casnya mesti jelas berapa akan dibayar kepada orang. Cuma isunya, adakah syarikat berhak untuk menaikkan dan menurunkan kos upah yang bakal diberikan kepada yang menghantar? Terkadang minggu lepas lain harga sebab dia kata tertakluk kepada perubahan semasa. Dia tulis dalam peraturan dalam kontrak, kalau if any dipersetujui. Tetapi jangan sampai peringkat memudaratkan. Okey, dalam apa pun disebut if any. Okey, dalam kontrak. Kalau kita setuju dengan kontrak tersebut, tak apa kata setuju, kita tak payah bekerja lah. Tetapi saya sarankan supaya perubahan itu mesti jelas juga. Maknanya kalau nak buat pun semua mesti clear, tak ada misleading. So bila kita baca kontrak, macam ni sebab benda ini dia melihat kepada faktor perkhidmatan. Kalau ada demand tinggi dia bayar tinggi, tapi bagi saya jangan buat macam tu supaya tidak berlaku kezaliman di sana. Mereka perlu dijaga juga dan seumpama dengan dia. Cuma kita kalau dia boleh buat begini untuk meringankan beban mereka, gaji tu tak tinggi sangat, tapi di sisi sudut kita kena makan commission. So kalau dia buat banyak, commission tinggi. So itu juga boleh mengurangkan beban syarikat. Tapi janganlah bawah gaji 1,200. Masya-Allah, tabarakallah. Itu juga akan di-endorse ataupun dibincangkan di pihak kerajaan. Betul. Gaji 1,200. Sekarang ni 1,500 sebab kita melihat kepada living cost itu sendiri. Sebab sekarang ni dia punya segi maqasid fiqh, undang-undang yang melibatkan gaji, jangan sampai tak cukup menyara kos kehidupan. Itu dia punya fiqh yang telah dibuat oleh seorang ulama. Dia menulis gaji itu jangan sampai dia tak cukup. Sebab tu kerajaan ada kira 1,200, sana nak kira lagi 1,500 ke 1,200 sebab living cost yang sangat tinggi. Maka itu juga menuntut kepada kefahaman syarikat. Kalau tak buat cara mana, cara kita hire dalam bentuk harian itu lebih murah. Tapi kalau kita nak ambil secara full time, dia ada undang-undang dia. Kalau nak jimat dia ambil part time, tapi part time dia risiko lah, dia tulang di sini. Allahu Akbar. Itu antara harga ataupun risiko yang perlu sama-sama kita titik beratkan, terutamanya mereka-mereka yang berada dalam lapangan ataupun bidang tersebut. Dan banyak lagi Ustaz akan kita kongsikan berkenaan dengan fix servis penghantaran, dan kita akan tamat di TV3. Siaran kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan tiru, lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih kepada para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik
fix servis penghantaran, dan telah pun banyak dikupas dan juga dijawab persoalan-persoalan yang diajukan kepada kita daripada sahabat Facebook yang memanggil kita menerusi talian yang tertera. Anda boleh terus hubungi kami menerusi talian 1800 88 1677, dan di Facebook hantarkan soalan di Tanyalah Ustaz TV3, Tanyalah Ustaz TV3 di ruangan komen yang telah pun disediakan. Dan insya-Allah Al-Fadil tetamu undangan kita iaitu Ustaz Ahmad Fawaz Fazil setia di sini untuk terus menjawab persoalan-persoalan yang diajukan. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook kita ada sahabat yang bertanya iaitu Ustaz Ziatul Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama, bagaimanakah adab dalam penghantaran servis penghantaran, lebih-lebih lagi ketika itu kita tidak bersedia untuk berhadapan, misalnya dalam keadaan seseorang wanita itu tidak menutup aurat dengan sempurna sedangkan penghantarnya itu ialah seorang lelaki ajnabi. Dan yang kedua, bagaimanakah hukumnya jika penghantaran itu meletakkan cas tambahan sedangkan sebelum itu harga yang ditetapkan berbeza? Ini kerana atas alasan mereka tidak dapat mencari lokasi rumah kita, justru mereka meletakkan cas tambahan lagi. Dua soalan daripada sahabat kita. Okey, soalan yang pertama, sebenarnya saya cadangkan pada perempuan, dia kena ada jubah satu. Kalau jadi orang yang menjaga aurat lah. Jadi dia selum orang kata. Dekat Masjid Negara tu pakai macam tu. Jadi keluar tu tak ada masalah. Okey, tapi adab kita katalah seorang yang menghantar itu melihat orang tu tak menjaga aurat, kita jaga mata kita lah. Betul. Makna kita bagi dan yang bagus kita istighfar lepas tu. Betul. Sebab tak ada isu dia tu buka tudung ke jualan tidak sah ke, tak ada isu. Betul. So yang pentingnya kita beristighfar, dan orang yang menerima pun perlu menjaga adab. Jangan kalut. Maksud dia sebut kepada penghantar tu tunggu sekejap. Jadi benda itu boleh disusul dengan ketenangan. Al-anatu minallah, ketenangan itu datang daripada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak boleh minta lebihan, additional charge lebih daripada apa yang kita telah sebutkan. Melainkan kalau ada dalam kontrak, if any, kalau ada apa-apa berlaku macam jam dan seumpama dengannya, kita sebut, dan benda itu ada upfront persetujuan, itu tidak mengapa kita ada sebut awal. Dia macam sekarang ni, kalau orang buat rumah, dia akan sebut sebuah harga barang berubah. So kita dalam kontrak tersebut, kalau ada berapa perubahan harga barang berubah naik tinggi, kita charge, bukan charge perkhidmatan, charge yang barang naik tu. Betul. So kita charge dari sudut sebabkan kelewatan jam. Tapi kalau kita yang salah, macam cara tak jumpa tu, kita adalah kelemahan kita. Betul. So kita tak boleh charge. Tapi kalau benda-benda yang memang di luar jangkaan kita, memang kita tak boleh hantar sebab terlampau jam. Makan masa yang terlampau lama, sejam. Kalau cakap 20 minit tu terlampau sekejap. Tapi kalau sejam 2 jam, kita punya minyak pun makna dia makan minyak kita boleh charge kadar yang mana dia diperlukan, jangan lebih. Tapi kena dalam kontrak kalau berlaku dan dipersetujui oleh kita dan dibaca disetujui, tidak ada masalah. Cuma kalau sebagai kita pembeli, penerima, kalau kita tengok macam tu, kita disunatkan lah. Bagilah lebih sikit. Disunatkan. Tapi taklah wajib kepada kita. Betul. Tak kira jadi nampak macam wajib lah. Ya, betul. Sebagai ihsan daripada pihak kita yang menerima. Dan di talian Ustaz, ada lagi pemanggil kita di talian pada ketika ini. Hello, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. 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 Siapa di talian? Saya Farizullah daripada Puchong. Ya, silakan. Okey, soalan saya Ustaz. Sebagai pemandu peribadi, apa hukum sebagai pemandu peribadi, hukum kita pemandu peribadi, apa hukum kita menghantar majikan kita yang bukan Islam atas arahan mereka untuk kita hantar pergi ke kelab ataupun pub macam tu. Jadi adakah kita akan berkongsi dosa yang melibatkan dengan arak ni? Baik. Itu soalannya. Soalan yang sangat bagus. Baik, terima kasih. Sebab itu saya katakan masyarakat bukan Islam perlu mengetahui apakah larangan-larangan yang tidak boleh pekerja-pekerja Muslim dia buat. Seperti mana kita mengetahui larangan-larangan yang mereka tak boleh buat. Kita tak boleh paksa mereka makan yang mereka tak boleh makan. So begitu juga kita. Kalau dia nak pergi naik kelab, dia pandu sendiri. Betul. Atas arahan. Tetapi kalau terbuat itu, duit itu kita sedekah sedikit lah. Cuma kalau ada pekerjaan yang lain, elok kita tukar. Sebab kita memang tak boleh nak pergi hantar di tempat maksiat. Tapi kalau kita pergi hantar juga, sebahagian yang kita dapat dari gaji, kita sedekah sedikit. Kita kira lah RM50 dan sebagainya. Tetapi bagi saya lah, setiap pemandu
ketika mana nak sign kontrak, pastikan dia bincang upfront dulu dengan bos dia. Supaya kata saya, bos saya minta, saya akan buat hantar semua tempat. Betul. 24 jam, tak nak saya melawak lah. Tapi maknanya, tapi tempat-tempat yang saya tak boleh hantar, saya minta maaf. Oh, ini etika agama saya. Bagi orang yang profesional, sebab itu bukan dalam kerja dia. Betul. Mana dia tu gaji apa, dia seorang CEO dan seumpama dengannya. Naik club tu bukan daripada sebahagian tugas kontrak. Betul. Itu adalah sebagai satu tambahan lah. So ini benda yang anda kena berurusan baik dengan bos anda. Kalau tak perlu cari apa dia kerja driver yang lebih banyak lagi. Tugas-tugas driver sekarang ni banyak orang cari driver dan sebagainya. Satu tugas yang mulia sebab kita bantu orang dan seumpama dengan. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya yang bagi ustaz, kita ada soalan lagi menerusi sahabat Facebook kita, iaitu saya tak apa nak nampak di sini, Imtiaz Abdul Nasir. Ya, Imtiaz Abdul Nasir. Soalannya yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum jika penjual membuat penghantaran Al-Quran melalui servis kurier? Dan yang kedua, bagaimana pula dengan pekerja kurier tersebut yang berkemungkinan terpijak atau meletakkan Al-Quran tersebut di bawah kerana terlalu banyak barang yang perlu disusun dan diuruskan? Terima kasih. Ini sistem penyusunan lah. Ya. Penghantaran barang Quran tak ada masalah. Memang kita kena hantar. Kami pun dalam urusan perniagaan kita ada Quran yang kita kena hantar post, tetapi kita kena letak tu ini Al-Quran. Mana-mana peletakan itu akan dijaga dengan baik. Betul. Tetapi kalau ada salah laku daripada pekerja terpijak, dia kena istighfar. Betul. Bukan tak sengaja. Betul. Jadi dia istighfar. Jadi itu tidaklah membatalkan perniagaan ataupun membatalkan ijarah. Tetapi lokasi peletakan Al-Quran itu mesti dalam keadaan mulia. Mungkin dia letak atas, ada macam apa dia panggil apa, dia punya platform dia letak tinggi sikit. Mau disusun supaya orang tahu ini Al-Quran tak boleh dipijak dan tak boleh didekati oleh binatang-binatang liar seperti anjing dan seumpama dengan dia. Takut-takut nanti hilang biar anjing masuk dan seumpama dengan dia, betul hantar barang dan seumpama dengan dia. So itu akan menyebabkan penghormatan Al-Quran itu tidak berlaku. Betul. So bila kita nak hantar Quran, pastikan pusat perkhidmatan itu tahu itu adalah Al-Quran. Sama ada melalui kereta api, sama ada melalui van dan seumpama dengan dia, pastikan ini adalah Al-Quran. Dan mereka tahu ini Al-Quran, pasti dijaga dengan baik supaya tidak dipijak dan seumpama dengan dia. Takut nanti dia pekas kaki ya. Betul. Cuma ada pujian lah yang saya nak berikan. Ada beberapa kurier yang dia sangat menjaga sensitiviti. Dia tahu tu kitab-kitab agama, maka dia akan buat satu stiker ataupun nota yang ditampal pada kotak yang tersebut. Itu terbaik. Betul. Saya jumpa orang, maksudnya kalau kita pergi mana-mana tempat protek, ni cik, ni Al-Quran kan? Contohnya ada dia sendiri yang angkat letak di atas tu. Kadang-kadang kita letak dekat atas roda tu je kan. Betul. Tapi dia sangat beradab. Ini satu benda perlu briefing daripada supervisor. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Dan berikutnya di talian pada ketika ini kita ada Siti Rohani. Dah kata dah. Allah Akbar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Siti Rohani Mursyid dari Banting. Ya, silakan soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Sihat ke Puan Siti Rohani kita? Ya. Saya ingin bertanya, saya selalu memang beli secara online tu lah apa-apa barang. Pandai ya, Puan pandai ya. Alhamdulillah. Saya pun tak pandai. Mana boleh. Ya, awak lebih pandai. Macam ni, selalunya barang tu betul. Saya pun teruslah membeli dengan secara online dalam PKP ni tak keluar kan, tak boleh keluar, malah nak keluar. Ini saya beli yang telekung. Saya sebab contoh telekung. gambar je kan. Ya, telekung. Sekali sampai tengok kecil pula. Tak sama dengan saiz yang kita minta. Baik. Jadi bila saya hubungi katanya nanti dulu, dah pun tak dilayan. Jadi saya pun dah serik lah, tak nak lagi lah nak beli cara online macam ni lah. Baik. Dan saya sedekahkan aja kepada anak buah situ. Telekung tu kerana tak muat dekat saya. Baik. Inilah macam mana ya Baik. nak uruskan tu caranya macam mana. Dah tak dilayan. Itu aja soalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Siti Rohani. InsyaAllah kita akan jawab persoalan yang diajukan. Kita nak berehat seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta,
dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah masih lagi terus setia sehingga ke hujung rancangan. Semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, ibarat kata pepatah, Allah membeli menang memakai, dan juga ukur baju di badan sendiri. Itulah antara pepatah yang perlu kita renung dan juga muhasabah bidalan orang tua-tua dahulu, supaya kita beringat di saat kita senang maupun ketika susah, apapun yang berlaku semuanya adalah satu perkara yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan kepada kita. Dan yang bagus Ustaz, kita masih lagi berbicara tentang fix servis penghantaran. Betul. Saya cerita ataupun bagi bidalan jadi kerana ada pertanyaan daripada sahabat pemanggil kita sebentar tadi tentang masalah saiz seperti tadi, ukur baju di badan sendiri Ustaz. Kadang ukur dah betul dah, tapi salah juga sampai saiz Ustaz. Kita kena lihat pada keadaan. Kalau kita yang salah pilih saiz, misalnya kita tak mungkin saiz tu misalnya L sesuai dengan kita, tapi L telekong tersebut agak kecil. Itu kesalahan daripada kita lah. Kita tak cek balik, sebab L ni dia tengok juga pakaian macam mana. Saya pun pernah tersilap, saya order SL. Sebab badan saya S, jadi dapat jersey tengok tersilap. Kelak apa Ustaz? Kita mistake lah. Okey, lepas tu kena order SL. Saya tak boleh kena order double SL. Saya tak boleh kembalikan sebab saya yang pilih saya sendiri. Itu kecuaian daripada saya lah. Betul. So Puan Hari kena cek balik saiz itu memang saiz yang tepat Puan Hari pilih ke ataupun syarikat yang bagi salah. Tapi kalau syarikat tu yang bagi salah, Puan misalnya pilih SL, dia hantar L. Itu memang dia boleh dia hantar diganti balik. Jadi kalau syarikat tak layan, syarikat tu kalau salah lah. Itu dia boleh saman. Betul. Tapi abang rugi je, banyak tuduh banyak mana. Cuma kalau dia nak selesaikan masa tersebut, dia sedekah lah. Mana syarikat tu perlu ubah sistem dia. Dan Puan boleh report kepada pihak pengguna dan tribunal sebagainya. pengguna dan sebagainya. Pengguna hak pengguna. Betul. Supaya mereka lebih berdisiplin. Sebenarnya syarikat jangan takut. Kita sebab bila kita cara yang lebih amanah, orang lebih yakin. Saya tanya satu cerita guru saya. Dia pergi Jerman, guru dia pergi Jerman, bila dia call saja barang saya rosak, datang tu syarikat elektronik tu. Allahu Akbar. Tak tanya dah pasal apa rosak. Dia ambil, dia terkejut. Dia kata kalau di Mesir, kalau telefon berbulan-bulan baru sampai. Jadi dia kan macam mana di Jerman ni orang bukan Islam lebih amanah lagi. Betul. So tahun depan dia datang conference lagi, daripada conference di Jerman, guru saya cerita guru dia lah. Kemudian dia pergi syarikat tu nak tanya apa rahsia, dia kata kami berniaga melalui kejujuran. Allahu Akbar. So orang Islam kena ubah minda. Betul. Lagi jujur, kita buat proses itu. Lagi orang, bagusnya kita akan kempen orang lain. Kedai yang takut kalau kita barang tak kena dia hantar balik. Betul. Dia ambil balik dan dia bagi balik yang baru. So ini saya nak nasihatkan syarikat, kalau siapa-siapa yang dengar, toke-toke di sini, perlu berinteraksi dengan amanah dan kejujuran. Betul. Reputasi anda akan meningkat dan kita InsyaAllah kita akan support mereka. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Yang mana istilahnya customers is always right. Betul. Dari sudut untuk reputation. Betul. Reputasi kita perlu jaga. Cakap sikit-sikit tu kita halal. Betul. InsyaAllah. Dan berikutnya tentang mas. Pertanyaan yang datang daripada sahabat Facebook kita, Kak Ju Zabidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum jual beli emas secara online? Setelah bayaran dibuat, barang emas itu akan dipos. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Emas juga harganya tidak tetap Ustaz. Baik, sebenarnya emas isunya adalah pada possession, qabad. Ya. Jadi bila kita jual online, tidak berlaku qabad di sana. Okey. Tetapi tengok juga kepada emas apa. Ya. Emas perhiasan ke, atau emas yang bukan perhiasan, emas yang jongkong kita beli apa yang di syarikat-syarikat yang jual emas untuk simpan dan naik harga kita jual. So dia itu adalah iskaliah. Penjualan emas secara online secara 4 mazhab. Ya. Dan majoriti ulama tidak mengharuskan penjualan. Kalau emas-emas sekarang ni banyak syarikat-syarikat jual penghantaran emas perhiasan, memang tak boleh. Melainkan kita buat satu pelantikan qabad, itu penerimaan tersebut berlaku wakil di sana. Takkan dia ambil siapa-siapa wakil dan proses penghantaran tu dia hantar. Tapi jual beli telah berlaku di syarikat tersebut melalui wakil-wakil yang dilantik. So bagi saya tak ada jawapan dalam kes ini sebab dia punya syarikat penjualan emas ni dia ada kebanyakan mereka ada penasihat syariah. Betul. So adakah mereka meluluskan? Sebab kalau segi fiqh ulama tidak mengharuskan. Tetapi kalau mereka ada kajian dia yang terbaru, jadi saya nasihatkan puan supaya melihat setiap syarikat ataupun
yang menjual emas online, tengok dia orang punya syariah apa dia advisory. Kalau ada misalnya yang besar di Malaysia seperti ISRO apa semua tu, yang tu kalau mereka luluskan okey. Tapi secara fiqhnya tak boleh. Cara majoriti ulama dalam mas perhiasan. Sebab sekarang ni ramai orang jual perhiasan cara online dah. Okey, saya tengok tak saya sebagai mufti di Malaysia pun tidak mengharuskan. Banyak cendekiawan tidak mengharuskan. So sekarang ni tengok kepada setiap syarikat itu siapa dia punya syariah advisory. Siapakah penasihat syariahnya? So kalau ada penasihat syariah, kita call penasihat syariah. Betul. Untuk tanya, minta penjelasan. Minta penjelasan. Saya tak boleh bagi sebab setiap syarikat dia ada dia punya polisi dia. Tapi secara amnya begitu. Jadi masya-Allah tabarakallah, berbicara tentang emas, dia punya harga pun lain. Semalam lain, dia pun ada sistem buat tawaruk dan sebagainya untuk dapatkan keuntungan. Tapi kita tahu emas ni kita tak boleh untung tak terlampau banyak. Dia untuk long term bolehlah sikit untuk kita jaga duit kita. Tetapi kalau kita nak dapat duit banyak ni kita kena berniaga sebenarnya. Berniaga, kita servis, itu yang akan dapat keuntungan yang banyak. Ada kalau kita main saham pun tak semua orang yang memang ada yang untung banyak, tapi kena memang study trading dan sebagainya. Kalau kita takat duk main lena macam tu tak dapat. So keuntungan jangan terlampau kita mengharapkan banyak kalau cara kita hanyalah kita bergantung dalam bentuk begini. Sikit dapat, tapi paling kurang sikit pun okey dah. Betul tak? Masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, tentang masalah membeli barangan ketika live ni Ustaz. Syafiq Sulaihi di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selalu membeli barangan secara langsung ataupun live. Apakah pendapat Ustaz terhadap joki atau penjual yang menawarkan harga postage yang tinggi terhadap pelanggan daripada harga penghantaran yang sebenarnya? Contohnya penghantaran sepatutnya RM9, tetapi penjual mengenakan bayaran pos sebanyak RM15. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu dan keliru dia markup Ustaz. Dia tengok keadaan. Kalau benda itu jelas di dalam kontrak kita, dia charge. Memang mungkin dia ada kos-kos yang lain. Jadi tidak ada isu yang penting. Dia telah menjelaskan saya hantar ni RM15 sebab dia mungkin dia pun kena bayar sebab dia ambil pada orang lain. Ada pengiraan dia. So benda ni taklah jadi isu. Yang penting disebut di dalam kontrak jualan tersebut, saya charge RM15. Sebab mungkin dia jual barangan live, dia ada kos-kos yang lain. So dia sebetulnya ada break even price dikira. Tapi bagi saya lah, kalau dia tak tinggikan, maksud dia kalau dia boleh kiraan untung yang lain, elok supaya tidak menimbulkan satu shock daripada pelanggan-pelanggan. Tapi secara amnya bila kita nak markup sebab ada kos-kos yang sampingan yang lain, tak ada masalah sekiranya dijelaskan dalam kontrak. Penghantaran barang yang terlalu lama Ustaz, adakah pengguna ataupun customer pelanggan berhak membatalkan pembelian tersebut? Semua dia akan dibicarakan dalam kontrak. Nak batal tak boleh lah. Nak batal ni mesti ada dia panggil keaiban ataupun keuzuran. Maksudnya barang tu dah rosak. Ni terlalu lama sangat ni. Terlampau lama. Dia melihat juga macam dulu kita MCO memang 3-4 bulan. Sebab kalau tak jalan. Sangkut. Di sini kita minta supaya pihak syarikat call. Pihak call dan minta maaf, dan mungkin di situ kita boleh kurangkan harga sedikit, kita bagi hadiah. So sebab voucher ke kena dan bagi sebagainya. So itu cara kita menarik pelanggan, sebab orang kata barang tu bukan gagal dihantar. Cuma ditangguh. Dia lain macam kita tempah kapal terbang memang tak ada berjalan. Memang dia beri hak untuk kita refund. Jadi refund ataupun kita simpan di tersebut. So barang ada. Jadi kita tunggu sekejap. Cuma kita mintalah kurang sikit, mintalah hadiah sikit supaya ada hubungan pada masa akan datang. Sebab itu dipanggil tawari. Bukan tak akan barang dia hantar dalam tempoh yang lama, melainkan ada isu macam COVID. Kapal terbang tak bergerak, kapal tak bergerak, tak boleh masuk Malaysia. So ada kitab saya yang dulu sampai 3-4 bulan. Allahu akbar. Dari Mesir tak? Daripada Saudi, masya-Allah. So kapal terbang tak berjalan. Jadi kita tangguh, tak ada masalah. Allahu akbar, insya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan di minit-minit akhir ni. Sahabat Facebook kita yang bertanya, mungkin sebagai ulangan untuk kita bersama, Nur Dahlia Biru di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni nama dia betul ke? Wallahu a'lam. Biru, Dahlia Biru. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah jenis servis penghantaran yang menepati syariat? Adakah pelanggan perlu meneliti servis penghantaran yang mereka inginkan terlebih dahulu sebelum memesan sesuatu barang yang diinginkan? Dan yang kedua, adakah perlu adanya akad jual beli kepada perkhidmatan yang memberikan servis penghantaran
kepada pelanggan mereka? Mohon pencerahan Ustaz. Etika dia ialah benda tu syarikat yang berdaftar. Syarikat kalau tak berdaftar kita bimbang pula nanti. Money laundering apa sebagainya. So syarikat yang berdaftar yang memberi perkhidmatan kepada perkhidmatan yang memberi manfaat. So itu kita dah tahu syarikat itu benda yang valid, kita boleh menggunakan perkhidmatan mereka. Kemudian adakah perlu angkat jual beli? Tak, dia sebenarnya perkhidmatan kita tengok segi dua. Kalau kita dalam bentuk hire dia, kita dah ada angkat jual beli dengan vendor dah, dengan kedai. So kita angkat jual beli dengan dia. Cuma kita hire orang lain hantar barang kita, ataupun kedai tu yang hire hantar kepada kita. Ataupun kita tengok dekat online, kita wakilkan dia beli. So di situ kita lantik dia sebagai pewakil ejen kepada kita untuk beli. Jadi dia yang buat angkat dengan penjual. So dia pergi kedai, harga ni RM20, kemudian dia sebut dalam kontrak dalam online tu RM7 apa servis. Tapi yang buat jual beli tu dia dengan vendor tu lah, dia dengan kedai tu. Bukan dengan kita, sebab kita telah melantik dia jadi wakil, dia panggil wakalah bisyirak. So tak ada isu di sana. Betul. Kalau kita yang angkat jual beli, kita call kedai. Okey, boleh hire siapa-siapa tak? Saya nak beli nasi goreng misalnya. Yang tu kedai tu yang akan hire, nanti sampai dekat rumah kita yang bayar charge. Tapi kalau kedai tu nak buat apa sendiri, apa nak bayar siap-siap pun tak ada masalah, kita bayar terus kepada kedai. Jadi tak ada masalah isu di sini. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Berikutnya Ustaz, soalan terakhir untuk topik kita pada pagi ini. Muhammad Hafizi Hafiz di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah perkara yang perlu diambil kira oleh mereka yang membuat pesanan melalui sistem penghantaran? Dan apakah pula perkara yang perlu diambil kira oleh mereka yang bekerja dalam bidang penghantaran agar kedua belah pihak beroleh manfaat di dunia dan juga di akhirat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ini saya kira kelebihan ataupun manfaat. Itu kita hantar melalui WhatsApp, sistem SMS. Perlu pastikan bila kita nak tekan button tu, button dia panggil offer dan juga acceptance. Kita ijab dan qabul itu. Betul. So last kali bila kita dah faham dah syarat tu, kita accept. Itu makna kita baca betul-betul. Adab dia kita baca betul-betul. Saya salah faham pula. Kita tak baca syarat dia apa, kita pergi jual nanti kita marah. Kadang-kadang perincian. Ya, perincian tersebut tak dibaca oleh pembeli atau pengguna. Itu yang bergaduh tu. Baca dulu. Sebab selalunya syarikat yang kukuh dia akan terang semua. Dia pun nak jaga reputasi. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan penghantar. Yang pertama akhlak lah. Yang kedua pakaian. Yang ketiga saya nak pesan kepada rider-runner ni, jangan bawa motor laju-laju. Itu juga etika. Ya, sebab kadang-kadang insiden berlaku rugi. Jangan terlampau mengejar customer sampai keselamatan diri tak dijaga. Jadi saya sangat harapkan begini. Lori ni saya terang sebagai satu ni juga. Kebanyakan insiden berpunca daripada lori yang tidak bertanggungjawab. Betul. Mereka konon kanan. Bagi saya lah, tidak boleh lori masuk belah kanan. Betul. Duduk belah kiri lah. Tak payah potong. Sebab apa? Banyak insiden macam tu. Kes banyak insiden macam tu. Jadi saya dengar pemandu lori, saya tak berkata haram, terlarang daripada masuk sebelah kanan. Melainkan memang kawasan tak ada orang, tak apalah. Tapi payah tak ada orang. Highway mesti ada orang. Jadi anda duduklah kiri, tak apalah 80 km maintain, sebab anda kalau masuk anda mengejut ramai orang akan mati. Anda telah menyebabkan keluarga menjadi mangsa. Jadi jangan bawa macam tu. Begitu dengan rider, bawa motor elok. Jangan bawa laju-laju. Sebab apa? Motor anda hanyalah 110 cc. Sebab anda bawa laju, anda akan melayang. Sebab sistem body itu tak menyokong anda untuk tayar kecil dan sebagainya. So kita mesti bawa kenderaan mengikut kita punya body vehicle kita. Kalau kita bawa laju, akhirnya kita mati. Ini memanglah ajal. Tapi sebelum ajal tu kita kena bersiap sedia. Tak nak. Bagi saya, bawa motor laju-laju ni termasuk dalam perkara yang terlarang. Betul. Yang motor kecil lah. Motor besar memang dia boleh pergi 100 sebab dia tak rasa apa. Tapi motor kecil-kecil ni, jangan bawa laju. Kereta kecil-kecil, jangan bawa laju. Betul. Sebab apa? Anda akan mengganggu jalan raya. Betul. Allahu akbar. Orang kata apa? Ikut peribahasanya berpijak di bumi yang nyata. Bumi yang nyata. Kalau kain kalau kain panjang sejengkal, jangan diduga daun yang dalam. Jadi anda kena tahu kain anda tersebut. Jadi kita kena tahu ukuran badan kita. Sebab apa? Kalau kita bawa lebih daripada itu, kita ganggu sistem. InsyaAllah, tabarakallah. Terima kasih bagi Ustaz, dan saya kira itu antara penutup untuk perkongsian kita pada pagi ini, dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa rikah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ati
ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair sekali lagi diucapkan kepada Fadil Ustaz Ahmad Fawaz Fazil. Mudah-mudahan Allah Taala memberkati Ustaz, menambahkan ilmu pengetahuan kepada Ustaz. Dan insya-Allah esok sebagaimana biasa jam dan juga waktu yang sama kita bersama dengan Da'i Luqman selaku moderator dan juga panel yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul dengan topik sirah kisah 25 orang Rasul Nabi Saleh alaihi salam, jam dan juga waktu yang sama. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.